Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Jamaadil Awal bersamaan 14 Disember bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama pada malam ini. Sepuluh pelajar MRSM terlibat kes buli ditamatkan pengajian. Mayat bayi perempuan masih bertali pusat ditemui dalam tong sampah. 10 pelajar Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang dikenal pasti terlibat dalam kes buli ditamatkan pengajian. Menurut Ketua Pengarah MARA, Datuk Azhar Abdul Manaf, pihaknya memandang serius isu terbabit dan keputusan itu membuktikan pihaknya tegas dan tidak berkompromi dengan kesalahan buli. Menurut Datuk Azhar, ibu bapa pelajar terlibat telah dimaklumkan mengenai keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa berkenaan. Penamatan pengajian itu dibuat berdasarkan garis panduan yang telah dinyatakan dalam Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar MRSM. Jelasnya, keputusan itu diharap menjadi pengajaran kepada pelajar terlibat serta pelajar lain agar tidak berlaku lagi perbuatan salah laku di mana-mana institusi pendidikan di bawah MARA. Pihak MARA tegas Azhar komited dalam menangani kes-kes buli dengan memperketatkan prosedur operasi standard SOP melalui penguatkuasaan peraturan sekolah. Pemantauan secara berterusan terhadap aktiviti pelajar juga akan dilakukan termasuk proses pembelajaran di dalam kelas bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berulang. Kes buli pelajar tingkatan 1 Maktab Rendah Sains MARA MRSM di Kuala Kangsar. Tindakan mangsa yang menegur salah seorang suspek supaya tidak menonton video lucah menjadi motif pelajar lelaki tingkatan 1 itu dipukul. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Ashrash Wahid berkata, hasrat mangsa yang mahu memaklumkan perkara itu kepada warden juga menyebabkan kumpulan terbabit berang. Keadaan ini telah menyebabkan 6 orang suspek telah marah. Terdapat seorang pelajar tingkatan 3 yang mengarahkan 6 orang suspek untuk menumbuk mangsa. Susulan insiden tersebut, polis telah menahan 10 pelajar terlibat untuk dirakam percakapan sebelum mereka dibebaskan dengan jaminan polis. 11 buah telefon bimbit turut dirampas untuk dihantar ke bahagian forensik bagi melihat kandungan dalam peranti berkenaan. Jelasnya, mangsa kini dirawat di sebuah hospital di Selangor dan keadaannya stabil tanpa kecederaan serius. Datuk Mayor Farid Al-Atrash berkata, setakat ini 2 laporan polis berkaitan kes diterima iaitu daripada pengetua sekolah dan bapa mangsa. Kertas siasatan kes kemudian akan dihantar ke Timbalan Pendakwa Raya untuk pendakwaan sebaik sahaja siasatan selesai. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perjumpaan Ketua Polis Perak bersama Ketua Agensi Polis Bantuan Kontingen Perak 2021 di Dewan Agro Aman Jaya, Kompleks Perumahan Kaki Tangan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP, Tanjung Tualang, Kampung Gajah hari ini. Kejadian buli di sekolah terutamanya di asrama bukanlah isu baharu dan ia sering dilapor di sekolah berprestasi tinggi. Kesan dari perbuatan itu ternyata meninggalkan kesan mendalam terhadap mangsa bukan sahaja dari segi fizikal, malah lebih buruk ia mengundang tekanan emosi dan trauma. Ikuti perkongsian salah seorang mangsa buli yang mahu dikenali sebagai Aminah. Aminah bukan nama sebenar, pernah menjadi mangsa buli 14 tahun lepas, namun traumanya masih berbekas sehingga kini walaupun dirinya pernah menjalani terapi dan rawatan. Walaupun perkara ini terjadi dalam lingkungan 14 tahun yang lepas, tapi efek daripada kejadian ini betul-betul mengganggu mental dan emosi. Walaupun kita dah pergi terapi, walaupun kita dah pergi menerima rawatan. Melalui pengalaman pahit itu, Aminah tidak mahu perkara sedemikian berlaku kepada generasi akan datang, malah budaya itu perlu dihapuskan kerana kesan psikologinya yang boleh menjejaskan kehidupan seseorang. Sebab saya tahu ramai yang kat luar sana mangsa buli, mangsa serangan yang tak berani untuk tampil ke hadapan disebabkan oleh faktor-faktor melibatkan ugutan dan sebagainya.
Jadi balas dendam tu memang tak ada dalam kamus lah. Cuma kalau boleh memang saya pun tend to erase a certain part of life tu, certain part of part dalam hidup tu lah. Sementara itu, bagi Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Sekolah Kebangsaan Afzan di Kuantan, Muhammad Suhaimi Abdullah, satu undang-undang khusus berkaitan buli perlu diwujudkan bagi memberi hukuman setimpal terhadap semua jenis buli, baik secara mental, emosi dan fizikal. Kita boleh cadangkan dibuat satu akta anti-bully supaya dengan kerjasama PIBG dan KDN ke pihak polis supaya pihak-pihak pelajar yang ada di sekolah berada dalam keadaan selamat. Kalau ada pelajar-pelajar yang masih lagi membuat perkara yang tidak elok, maka saya rasa dalam akta ini mereka berhak dikenakan tindakan. Beliau juga mencadangkan agar jawatan warden di asrama diberikan kepada pihak luar menerusi perjawatan khas yang menumpukan kepada tugasan sebagai warden sepenuhnya. Mayat seorang bayi perempuan masih bertali pusat ditemui dalam tong sampah berdekatan tempat letak kenderaan bertingkat di flat Bandar Tun Razak Ceras. Mayat bayi terbabit ditemui seorang pekerja pembersihan bukan warga negara petang semalam. Tiada sebarang dokumen pengenalan dijumpai pada bayi malang tersebut dan kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan iaitu menyembunyikan kelahiran dan membuang bayi. Mayat bayi berkenaan telah dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Chancellor Tuanku Mukris UKM HCTM Ceras, Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kes ini dan tiada tangkapan dilakukan setakat ini. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta untuk menghubungi IPD Ceras di talian 013-216-5881 atau hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03-2146-0584 atau 585 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Johor kerana menyebabkan kematian seorang anak lelakinya berusia 5 tahun pada 3 Disember lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Berdasarkan pertuduhan, R. Kaliswari, 33 tahun didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian PJ Samsun di Taman Tan Sri Yaakob Iskandar Puteri Johor antara 9 pagi hingga 12.20 tengah hari. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mardiana Mamat. Magistrate menetapkan 15 Februari depan sebagai sebutan semula kes bagi penyerahan dokumen dan laporan bedah siasat. Sementara itu, di Mahkamah Session Johor Bahru, Kaliswari dan teman lelakinya, Muhammad Iskandar Abdullah, berusia 32 tahun, membuat pengakuan berbeza di atas pertuduhan menyebabkan kecederaan fizikal terhadap mangsa di lokasi sama antara April hingga 3 Disember lalu. Kaliswari mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan, manakala Muhammad Iskandar memohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Pasangan itu didakwa di bawah Seksyen 31 Fasal 1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimum RM20,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan Muhammad Iskandar diikat jamin RM14,000 dengan seorang penjamin dan melapor diri sebulan sekali di Balai Polis Berhampiran. Tiada hukuman dijatuhkan kepada Kaliswari susulan pihak mahkamah masih menunggu laporan bedah siasat dan 27 Januari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sudah 15 tahun kami buat aduan. Sampai bila pihak berwajib mahu tutup mata? Itu rintihan kira-kira 80 peniaga di Bazar Kraftangan di Dataran Pahlawan Melaka yang berdepan masalah air kumbahan yang melimpahi premis mereka. Situasi itu berpunca dari kegagalan saliran pembentungan, malah keadaan itu lebih buruk apabila berlakunya banjir kilat. Menurut Wakil Peniaga Kadir Ahmad, masalah saluran itu jelasnya telah disuarakan kepada pihak berkaitan namun tiada sebarang tindakan diambil.
Katanya jika beberapa tahun lalu masalah air kumbahan yang melimpah masuk ke premis mereka hanya berlaku 2 atau 3 kali setahun, namun kini keadaan itu semakin meruncing apabila limpahan air kumbahan berkenaan berlaku 2 kali seminggu. Mula berlaku pertengahan tahun 2007 sampai sekarang. Benda ni berlaku. Ada yang sebulan 2 kali, ada yang seminggu 2 kali. Yang baru-baru ni seminggu 2 kali. Hari Senin sekali, hari Ahad sekali. Jadi kita kat sini dah memang dah puas bersabar, dah bertahan, dah memang bertahan dekat sini berniaga kan. Jelasnya beratus kali aduan telah dikemukakan kepada pelbagai pihak termasuk Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan sehingga kini suara mereka ibarat dipandang sepi. Bila berlaku macam ni, siapa nak salah? Mestilah kami peniaga bersalah juga kan. Bukan kami nak jatuhkan sesiapa, tapi pihak yang berkenaan tolonglah beri kerjasama dan ambil tindakan yang sewajarnya. Dia menjejaskan pendapatan kita. Kita memang tak akan boleh meniaga pada hari yang air itu naik. Bayangkan kalau 1 minggu 2-3 kali naik, macam mana kami nak meniaga? Kami nak kemas ke kedai, barang kita rosak lagi. Customer memang tak berani, pelanggan tak berani turun. Bau dia dah tak tahan dah. Mereka dalam masa sama kesal kerana terpaksa berdepan dengan masalah yang tiada berkesudahan. Lebih-lebih lagi sektor pelancongan di bandar bersejarah itu sedang rancak. Situasi itu boleh diuji selepas tekanan yang dilalui mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat pandemik COVID-19. Keriangan 5 sahabat memancing di laut bertukar tragedi. Alhamdulillah bertemu kembali. Keterujaan 5 sahabat untuk memancing di laut bertukar tragedi apabila bot dinaiki mereka terbalik pada kedudukan 5.5 Batu Nautika Barat Daya JT Tanjung Dawai jam 11 pagi tadi. Susulan kejadian itu, seorang pemancing ditemui mati lemas manakala 4 rakannya yang lain bersama seorang tekong bot selamat selepas berjaya memanjat naik di atas bahagian bawah bot yang terbalik. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, operasi mencari dan menyelamat digerakkan pada jam 11.35 pagi sebaik menerima panggilan daripada pemilik bot terbabit. Setibanya di lokasi kejadian, kesemua mangsa ditemui memakai jaket keselamatan termasuk mangsa yang lemas. 5 mangsa yang selamat ialah tekong bot Cik Roslan Hashim, 49, bersama 4 pemancing, Muhammad Firdaus Zainal Abidin, 36, Engku Muhammad Farizam Fadilah, 19, Zulkifli Ahmad, 45 dan Hafizul Aziz Samsudin, 31. Manakala mangsa yang meninggal dunia dikenal pasti Muhammad Ridwan Mokhtar, 38. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk bedah siasat. Salah seorang mangsa yang terselamat mengalami kecederaan dan dirawat di hospital sama. Semua kategori pengembara warga Malaysia dan Singapura dibenar menggunakan laluan perjalanan vaksinasi darat VTL bagi memasuki Malaysia dan Singapura berkuat kuasa Isnin ini. Keputusan itu dibuat susulan peningkatan permintaan menerusi inisiatif berkenaan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dalam satu kenyataan berkata, Pemaskuatin Tetap Malaysia masih boleh memasuki Malaysia menggunakan VTL dengan syarat pengembara wajib divaksinasi sepenuhnya. Bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun yang tidak divaksinasi, mereka harus ditemani ibu bapa atau penjaga yang lengkap divaksin. Pengembara yang layak bagaimanapun tertakluk kepada keputusan ujian saringan COVID-19 dan keperluan kesihatan yang ditentukan negara masing-masing. Pada masa ini, VTL Land masih terhad kepada perkhidmatan bas sahaja, di mana Malaysia akan menggunakan terminal bas Larkin Central, manakala di Singapura akan menggunakan terminal Queen Street QST dan Woodlands Temporary Bus Interchange WTBI. Menurut kenyataan itu lagi, sebelum membuat pembelian tiket, pengembara yang ingin masuk ke Malaysia menggunakan VTL Land dikehendaki mendaftar di mysafetravel.gov.my.
Manakala pengembara dari Malaysia ke Singapura dikehendaki mendaftar di go.gov.sg/VTL portal. Isu pengambilan tanah di Sungai Baru, Kampung Baru akan diselesaikan selewatnya tahun depan. Jaminan itu diberikan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim dengan mengambil kira kepentingan pemilik lot PKNS Sungai Baru. Jelasnya, biarpun isu ini sebenarnya hanya melibatkan 3 pihak iaitu pemaju, tuan tanah dan swasta, namun kerajaan terpaksa campur tangan apabila timbul isu pampasan yang tidak setimpal sehingga wujud pelbagai persepsi. Pada pandangan penduduk, mereka tak dapat setimpal dan sebagainya. Kita ada masalah ni sebab ada penduduk yang telah tandatangani perkara ni, terutamanya kawasan strata, ada tandatangani lebih daripada 67% dah setuju. Jadi yang ni yang sebagainya tak setuju. Jadi ini akan timbul masalah sikit sebab yang dah bersetuju tentulah rasa kecewa sebab mereka telah tunggu begitu lama. Yang tak setuju lebih kurang 24% begitu. Mereka baru. Jadi ini adalah pertikaian sikit yang harus kita selesaikan. Datuk Seri Syahidan dalam masa sama turut mencadangkan pemaju membayar dahulu nilai hartanah kepada pemilik dan membenarkan mereka membeli unit rumah gantian apabila ia siap dibina. Terdahulu, Khalid Abdul Samad membawa usul di bawah Peraturan Mesyuarat 18 Fasal 1 berkaitan isu Sungai Baru, Kampung Baru. Semalam, Berita Al-Hijrah melaporkan penduduk flat PKNS dan rumah teres di Sungai Baru mendakwa mereka menerima pampasan yang rendah. Malah pemaju tidak telus dalam perjanjian sebelum ini. Media semalam turut melaporkan pengambilan tanah lot dan flat di Kampung Baru bagi projek pembangunan semula ditangguh. Datuk Seri Syahidan berkata demikian selepas merasmikan Pustaka KL at Keramat Mall. RM32.6 juta diperuntukkan Lembaga Zakat Selangor bagi pendidikan anak-anak asnaf fakir, miskin dan mualaf melibatkan 31,954 keluarga di negeri Selangor bagi sesi persekolahan 2022. Ketua Divisyen Operasi Agihan Asnaf LZS Muhammad Sarbini berkata jumlah agihan itu membabitkan bantuan pembayaran yuran dan kelengkapan peralatan sekolah untuk setiap anak asnaf. Antara manfaat-manfaat bantuan persekolahan ini pertama sekali adalah yuran persekolahan iaitu di antara RM100 sehingga RM250 seorang dan bantuan ini akan dibagikan mengikut beberapa kaedah ya. Yang pertama sekali iaitu kaedah direct bank in kepada ketua keluarga dan keduanya melalui Vcash melalui Bank Islam dan ketiganya melalui kaedah tunai. Menurutnya lagi, agihan bagi tahun ini melibatkan 385 orang pelajar prasekolah, 40,208 pelajar sekolah kebangsaan dan sekolah rendah agama serta 35,502 pelajar sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah agama. Tambahnya, LZS turut menyalurkan bantuan kelengkapan sekolah seperti pakaian, alat tulis dan sebagainya dengan kadar bagi sekolah rendah kebangsaan sebanyak RM170 seorang, sekolah rendah agama RM150 seorang serta sekolah menengah kebangsaan dan sekolah menengah agama mendapat RM200 seorang. Setiap penerima boleh menebus peralatan persekolahan melalui kaedah e-Taisir bermula hari ini hingga 28 Februari tahun depan di pasaraya terpilih seperti Pasaraya Lotus, Pasaraya Borong Sakan dan Canggih. Muhammad Sabirin ditemui media selepas program pelancaran bantuan pendidikan sesi persekolahan 2022 Lembaga Zakat Selangor yang disempurnakan oleh Mufti Selangor, Datuk Dr. Anha Opir di Dewan Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Kutipan Lembaga Tabung Haji TH menerusi simpanan potongan gaji dijangka meningkat sebanyak 20% menerusi perkhidmatan dalam talian tijari BIS. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata, penggunaan platform dalam talian itu dapat memudahkan urusan pengkreditan simpanan pekerja ke akaun TH dengan lebih cekap dan efisien. Sebagaimana kita tahu sebelum ini kita ada tijari
yang apps yang memudahkan urusan bagi individu untuk menguruskan akaun mereka di tabung haji. Dan pada hari ini satu lagi dikembangkan iaitu Tijari Biz yang khusus untuk kumpulan majikan dalam melaksanakan potongan gaji dan seumpamanya daripada akaun pendeposit pekerja-pekerja di bawah majikan tersebut. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Tijari Biz di Ibu Negara hari ini. Tijari Biz merupakan inisiatif digitalisasi terbaru TH yang mempercepat proses pengkreditan ke akaun TH yang ditetapkan oleh pekerja. Menerusi aplikasi tersebut, pengkreditan potongan gaji hanya mengambil masa sehari berbanding secara manual sebelum ini yang memakan masa sehingga 2 minggu. Pekerja boleh menyimak rekod pengkreditan melalui aplikasi Tijari masing-masing. Dalam hal itu, Datuk Ahmad Marzuq menjangkakan inisiatif tersebut dapat menarik lebih ramai pekerja sektor awam dan swasta untuk membuka akaun TH dan menabung bagi memenuhi impian untuk menunaikan haji. Gempa bumi gegarkan Indonesia. Alhamdulillah bertemu kembali, kita ke perkembangan luar negara. Ratusan penduduk di Sika, Indonesia bertempiaran lari selepas gempa bumi berukuran 7.4 skala Richter melanda timur negara itu hari ini. Bagaimanapun, gegaran kuat sekitar jam 10.20 pagi waktu tempatan itu setakat ini tidak menyebabkan kehilangan nyawa atau kerosakan teruk. Penduduk di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terkejut dengan gempa itu panik serta ketakutan. Mereka bertempiaran lari menyelamatkan diri ke arah jalan besar. Orang ramai yang berada di dalam pasaraya juga bergegas keluar dari bangunan menyelamatkan diri. Pihak berkuasa Indonesia menggesa penduduk di kawasan terjejas mencari lokasi selamat namun jauh dari pantai. Gegaran itu berlaku selama lebih kurang 30 saat dan berlaku di Laut Flores pada kedalaman 18.5 km. Bagaimanapun, ia tidak menimbulkan ancaman tsunami. Indonesia kerap mengalami gempa bumi ekoran kedudukannya di lingkaran api Pasifik. Tujuh orang terbunuh manakala 4 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta yang melanggar sebuah rumah di Hungary. Kereta yang memakai plat berdaftar Serbia itu dilaporkan membawa pendatang dilaporkan enggan berhenti untuk pemeriksaan polis. Pemandu kenderaan itu dilapor ternampak pihak polis sedang melakukan pemeriksaan kenderaan di perkampungan Morahalem berhampiran sempadan Serbia. Dia kemudian cuba untuk melarikan diri dengan memecut laju kenderaan sebelum terbabas melanggar sebuah rumah dan terbalik. Kereta terbabit yang membawa 10 pendatang itu dilaporkan dalam perjalanan menuju bandar Shikit. Bagaimanapun, pemandu tersebut hanya cedera bersama 3 lagi migran, manakala 7 lagi maut serta-merta. Susulan kemalangan, pemandu terbabit ditahan dan akan disiasat atas tuduhan penyeludupan manusia dan juga menyebabkan kematian. Sementara itu di India, 2 polis maut manakala 14 lagi cedera selepas bas yang mereka naiki diserang kumpulan militan. Pasukan keselamatan berkenaan ditembak ketika dalam perjalanan pulang ke kamp polis di bandar Srinagar. Menurut laporan media tempatan, kumpulan militan berkenaan melepaskan tembakan rambang dipercayai sebagai tindak balas terhadap kematian 2 ahlinya beberapa jam sebelum itu. Ketika ini, polis melancarkan operasi pencarian besar-besaran terhadap pihak yang bertanggungjawab ke atas insiden itu. Semalam 2 militan ditembak pihak berkuasa berhampiran kawasan pusat pemeriksaan polis di Srinagar kerana dipercayai menyerang pasukan keselamatan itu. Dan berikut paparan berita antarabangsa yang lain. Majlis gilang gemilang ketika meraihkan sepasang pengantin baru di Raipur, India bertukar tragedi. Selepas pasangan tersebut terjatuh daripada ketinggian 12 kaki semasa menaiki buaian tergantung sebagai gimik majlis keraian tersebut.
Namun pasangan tersebut hanya mengalami kecederaan ringan dan pihak penganjur bertanggungjawab atas insiden terbabit. Masih lagi di India, seorang pesara berusia 70 tahun telah mencipta rekod kebangsaan baru selepas berjaya melihat matahari selama 1 jam tanpa berkelip. MS Verma difahamkan telah mengambil masa selama 25 tahun untuk berlatih selepas mendapat inspirasi daripada seorang guru. Di barat laut China, seorang lelaki berjaya dikeluarkan anggota bomba selepas dia terperangkap dalam timbunan jagung kering sedalam 20 meter. Lelaki itu tertimbus sehingga paras leher dan operasi menyelamat mengambil masa selama 4 jam. Kawasan itu dilapor menyimpan lebih 4,000 tan jagung kering. Di Lumajang, Jawa Timur, Indonesia, satu rakaman litar tertutup tular di media sosial selepas berjaya merakam detik cemas seorang ibu dan 2 anak di landasan kereta api. Berdasarkan video berkenaan, motosikal dinaiki tersekat di tengah rel. Kedua anaknya lari terlebih dahulu sebelum membantu ibu mereka menarik motosikal. Namun usaha mereka tidak berjaya selepas motosikal tersebut rosak selepas dirempuh kereta api laju yang melalui rel tersebut. Walau bagaimanapun, mereka berjaya menyelamatkan diri. Kita adalah sebagai satu keluarga tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Kita diibaratkan saling melengkapi, umpama anggota tubuh yang saling memerlukan. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Sehingga bertemu lagi, saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.